Dan kita sudah mendengar sebenarnya tajuk malam ini, kalau sudah melihat pengganas Lahad Datu ancaman negara. Dari segi persembahan yang dibuat oleh Datuk Seri sebentar tadi, rasanya tuan-tuan hadir daripada jauh dan dekat sudah pun mendapat apa yang patut didapati. Sudah pun diberi kepahaman tentang apa yang sepatutnya difahamkan. Sudah pun diberi saranan di hujungnya tadi, termasuk saranan kepada sahabat-sahabat Angkatan Tentera dan pimpinan Angkatan Tentera yang kita lihat di akhir-akhir ini, teman-teman kita itu, saudara-saudara, kita lihat agak tidak profesional kerana mereka sendiri menodai kebolehan, kemampuan Angkatan Tentera dan Polis yang sedang menangani masalah kita di Lahad Datu dan juga sempurna di Sabah. Tapi saya nak bagi tahu orang Kampung Medan, orang Taman Medan, bahawa sesungguhnya saudara-saudara, sebagaimana yang Datuk Seri menyebutkan tadi, we tend to take peace for granted. Kita mengambil hal mengenai kesentosaan, kestabilan, keamanan tanpa mempersoal. Kita lihat teman-teman kita daripada PKR, daripada PAS, daripada DAP, tak berhenti-henti menyebut kerajaan sekarang ni zalim. Cuba bayangkan. Mereka sebut zalim tetapi tidak memberikan apa kezaliman itu. Di negeri Arab, tuan-tuan dan puan-puan, di Saudi, bukan boleh berdakwah macam kita ni. Orang tabligh boleh pergi masjid Taman Medan ni. Orang tabligh bebas pergi masjid Kampung Datuk Harun, Taman Datuk Harun. Duduk 3 hari, duduk seminggu, masak di sana sebagainya. Tapi di Saudi tak boleh buat. Ini nak cerita agama tak boleh buat. Panggil orang pergi masjid tak boleh buat. Panggil orang pergi surau tak boleh buat. Di Libya tak boleh buat. Di Tunisia tak boleh buat. Apa kezalimannya? Saya dulu pegawai kerajaan, Datuk Seri, pegawai PTD saya. Saya pernah jadi DO di Kuala Selangor. Apa kezaliman saya? Saya nak bantu orang Kuala Selangor, tuan-tuan dan puan-puan, petani-petani di Tanjung Karang sampai Sabak Pengenam saya jaga. Bagi baja, bagi tanah, bagi benih, seluruhnya. Dengan bantuan saban tahun. Walaupun pendapatannya tidak sama dengan orang Taiwan misalnya. Tetapi bagi masyarakat kampung, pendapatan 500-600 sudah lebih daripada mencukupi untuk menampung suami isteri dan 3 orang anak. Saya nak sebut, tuan-tuan. Baik, kita dekat sini, tuan-tuan, ada Tuan Imam. InsyaAllah, tuan-tuan datang tak datang, panas, hujan, masjid ada yang rukuk, ada yang sujud, ada azan, ada iqamah. Pastinya. Tuan-tuan pergi, tuan-tuan yang pergi Mekah, tuan-tuan naik bas daripada Jeddah sampai ke Madinah, tuan-tuan akan singgah beberapa masjid. Kosong, tuan-tuan. Ini Saudi ni. Kosong. Nak buang air, tak ada air. Tarik berlonggok. Saya bukan nak menghina mereka. Tapi kita, saya tak tengok lagi dah akhir-akhir. Dulu masa saya exco jaga agama, saya pernah tengok Masjid Taman Medan, saya tengok Masjid Datuk Harun, saya tengok. Boleh tahanlah bilik air ketika itu. Kita ni, kadi ada, mufti ada. Kalau kita bercelaru masalah agama, tuan-tuan, mufti-mufti peringkat kebangsaan menyelesaikannya. Hal-hal mengenai permasalahan agama dalam konteks masyarakat kontemporari. Tak ada masalah. Tuan-tuan bagi tahu saya apa masalah agama yang tuan-tuan ada. Radio Hakim boleh jawab hari-hari, tuan-tuan dan puan.
Kita nak teman-teman kita seluruh Taman Medan, Taman Dato' Harun, seluruhnya mengangkat martabat Islam ini. Dan kita harap insya-Allah apa yang berlaku di Lahad Datu disempurna. Saudara-saudara, sudah diputuskan, itu pun macam-macam pandangan sengit terhadap yang diputuskan, bahawa kematian mereka diterima sebagai syahid akhirat. Saudara, yang mati ni, yang terkorban ni anak kita. Yang mati, yang terkorban ni menantu kita. Yang mati, yang terkorban ni adik darah daging kita. Kenapa kita persoalkan kematiannya, standard matinya, syahid tidak syahid? Allah tuan-tuan, bagi saya ini berat sangatlah. Berat ni. Berat orang PAS belum buat kenyataan rasmi lagi. Saya nak bagi tahu orang PAS mesti kenal saya. Tok, saya ni naik presiden PAS dulu tu. Naik presiden. Bukan ketua cawangan Taman Medan, bukan tu. Orang PAS kenal saya. Di mana kenyataan orang PAS terhadap peristiwa yang berlaku daripada 16 Februari sampai sekarang ni? Tak ada. Kenyataan daripada PKR mana? Mana teman-teman PKR? Di mana kenyataan yang mesti keluar daripada mulut Anwar Ibrahim mengenai seluruh episod ini sampai hari ini? 10 orang sudah menemui ajal. 58 orang tak salah saya di peringkat musuh di sana. Apa keputusan yang kita buat malam ini? Saudara, kita kena tolak Pakatan Rakyat ini. Saya dulu tuan-tuan dalam Pakatan Rakyat. Sebagai naib presiden PAS, saya ni sebahagian daripada strategis. Yalah, kita naib presiden kan. Selangor saya Pusurujaya PAS Selangor. UMNO punya Pusurujaya ni, dalam UMNO dipanggil pengurusi perhubungan negeri. Saya pengurusi perhubungan negeri Selangor, Najib. Saya dulu pengurusi perhubungan PAS Selangor. Jadi samalah saya dengan Najib tu. Apa pula tidaknya? Betul lah. Betul lah pula tidaknya. Politiknya betul lah. Dia Perdana Menteri, saya tidak Perdana Menteri. Tapi politiknya. Tapi apa yang saya nak sebut tuan-tuan dan puan, bahawa dalam pilihan raya akan datang ini, Allah sebenarnya tuan-tuan dan puan, beberapa minggu lagi nak pilihan raya, meletup peristiwa Lahad Datu. Tuan-tuan ingat perancangan Allah ni macam mana? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Manusia merancang, Allah pun merancang. Perancangan Allah lah perancangan yang tidak ada tolak bandingnya, dan itulah perancangan awal dan akhirnya. Kita bayangkan, tiba-tiba muncul Lahad Datu. Daripada Lahad Datu ni lah saya memang kenal Tian Chua. Sekarang ni saya lebih kenal dengan Tian Chua. Betul tak Datuk? Ada pun adik Tian Chua kat sana. Saya kenal Anwar Ibrahim, sama belajar dengan dia, sama masuk universiti, sama keluar universiti, sama berdakwah. Sekarang ni dengan peristiwa Lahad Datu, saya semakin kenal Anwar Ibrahim. Macam mana perundingan dia dengan Miswari. Macam mana dia hantar, disebutkan dia hantar Tian Chua dengan Sibarasa pergi berunding, dikatakan dengan pihak Sulu di sana. Saya boleh cerita ni, tapi Datuk dah cerita tadi, dah lebih-lebih kurang ni, saya tidak perlu masuk kat situ lagi. Masuk. Tapi apa yang saya nak sebut tuan-tuan dan puan, mereka nak menangguk air di air keruh ni, nak menangguk ikan di air keruh ni, tuan-tuan dan puan, dengan menjadikan nanti peristiwa Lahad Datu akhirnya ada swing of public opinion. Maknanya ada perubahan pemikiran rakyat Malaysia 27 juta yang dia mahukan, sebahagiannya menyokong pendapat mereka. Apa pendapat mereka? Lahad Datu adalah
sandiwara UMNO dan kerajaan BN. Allah tuan-tuan. Saya dengar tu. Sekarang saya tak tahu di mana Tan Chua. 2 hari yang lepas patutnya berada di Palu. Dia bersyarah di Palu. Pelda Palu. Tak bersyarah dia. Di mana dia? Saya pun tak tahu sekarang ni. Bukan dia saja, tuan-tuan. Bukan dia saja. Oi. Kenapa kenyataan mereka tidak buat? Saya ingin mendengar satu kenyataan rasmi daripada Anwar Ibrahim bahawa Pakatan Rakyat dengan ini mengumumkan bahawa bagi kami peristiwa Lahadatu sempurna dan segala yang berlaku dengan teroris daripada Sulu itu adalah sandiwara politik semata-mata. Saya nak dengar tu. Kenapa tak berani buat kenyataan? Kenapa orang PAS tak berani buat kenyataan? Orang PAS tak berani buat kenyataan. Paling tidaknya mengulas keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan mengatakan mereka mati syahid akhirat. Tuan-tuan, kalau ada mereka bersyarah pun tuan-tuan rakamkan ceramahan mereka, tuan-tuan. Serius. Dan saya rasa kalau mereka bersyarah, mereka ulas benda-benda seperti ini, sudah tentu boleh cukup terus saja. Tuan-tuan dan puan mati sekalian. Dengan adanya peristiwa ini, tuan-tuan dan puan, menjelang PRU ke-13 ini, Allah lahirkan satu peristiwa. Sekarang ni, kalau saudara tengok, dalam portal, dalam website, dalam Facebook, dalam Twitter, mereka, tuan-tuan buka. Cuba tuan-tuan buka, ya Allah. Dia hentam habis. Habis dia hentam. Perdana Menteri dihentam, Timbalan Perdana Menteri dihentam, Menteri-Menteri dihentam, Ketua Angkatan Tentera dihentam, KPN dihentam, seluruhnya. Seluruhnya dikatakan tidak ada kapasiti kebolehan untuk menyelesaikan masalah yang sedemikian. Why take too long? Kenapa lama sangat? Saudara, saya nak sebut, kalau kerajaan yang menangani tidak ada kerajaan yang berpengalaman, berilmu dan pengalaman, habis tuan-tuan. We need wisdom. And I'm seeing wisdoms are in operation. Saudara serahkan kepada Tan Chua menangani masalah ini. Allah, tuan-tuan. Saya tak tahulah. Tuan-tuan serahkan pada Mak Sabu. Oh. Dr. Rani. Dia bagi Panadol lebih baiklah. Sebab itu tuan-tuan dan puan, dia tidak ada satu benda terutama dalam situasi macam ini yang simplistik. Tak ada. You bayangkan ya. You bayangkan elemen-elemen that have got to be taken into consideration. The variables. Saya bukanlah macam general tuan-tuan dan puan. Tapi saya dapat bayangkan pasal saya planner. Bukan semudah itu. Tapi alhamdulillah dengan note yang di akhir tadi positif daripada general, insya-Allah kita boleh kawal, insya-Allah kita boleh kontrol, insya-Allah kita boleh menewaskan mereka. Ini peringkat-peringkat pemikiran yang kita perlukan. Bukan hentam kromo tu. Benda yang so delicate. Bukan saja melibatkan Malaysia, Filipina, Malaysia, Sulu.
Tapi melesyatkan OIC, melibatkan apa ni, bangsa-bangsa bersatu. Ban Ki-moon dah buat kenyataan dah. Sebab itu tuan-tuan, dalam hal macam ni, saya orang layman ni, saya serahkan kepada profesionalisme mereka yang sedang menanganinya sambil saya berdoa. Doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita dan melenyapkan angkara-angkara daripada musuh negara yang datang daripada Kesultanan Sulu itu. Yang kita kena buat. Tuan-tuan cuba bayangkan kalau Nur Aziz berdoa, Ustaz Hadi berdoa, ulama-ulama PAS berdoa, Anwar Ibrahim duduk berdoa. Tak tahulah doa dia terima tak terima, saya tak tahulah. Bayang tuan-tuan dan puan. Inilah masanya nak mencari satu lembaga namanya Kesatuan Umat Melayu Islam. Ini dia. Ini yang Allah letakkan kepada kita sekarang ni. Yang terbunuh daripada 10 orang, 9 orang Melayu Islam. Inilah masanya. Wahai orang Taman Medan, tolonglah tuan-tuan. Tuan-tuan dah dengar berapa kali saya datang. Hari itulah saya datang tu, saya berbicara atas lori tu. Atas lori tu. Punyalah dia hormat saya atas lori tu. Lori apa? Tu. Lori alam flora ke apa dah? Tuan-tuan dan puan hadirin sekalian. Sebab itu malam ini, kita tak perlu cakap panjang-panjang dah tuan-tuan. Tuan-tuan takkan Bayi Mali datang, Zulkifli Nordin datang, saya datang, Izam datang. Malam tadi saya dengan Izam di Teluk Menegun. 3 malam yang lepas saya berada di salah satu don di Ledang. Ledang kat mana? Don Gambir namanya, Don Gambir. 4,000 orang tuan-tuan. Orang Jawa ni kalau dia keluar sungguh-sungguh. Kalau dia tak nak sungguh-sungguh. 4,000 orang. Allah. Sampai sekarang ni dah menjadi buah mulut. Tadi namanya Datuk Ismail, orang yang koordinat semua tu, telefon saya. Macam mana kesan daripada itu. Bukanlah saya kata hebat sangat ceramah saya ni, tetapi itulah dia inti-intinya. Kena dengar. Jangan dengar daripada dia je. Tak boleh. Dia dengar daripada dia. Misalnya saya nak sebutkan manifesto Pakatan Rakyat. Manifesto Pakatan Rakyat yang diumumkan di penghujung Februari yang lepas. Saudara punya sedih saya. Pada saya, orang Taman Dato' Arun, orang Taman Medan, inilah di antara poinnya. Malam ini juga reject Pakatan Rakyat. Apa dia? Manifesto tu 35 muka surat. 35 muka surat tu tebal 35 muka surat. Tapi saya nak bagi tahu, tak ada satu perkataan pun, perkataan Melayu, tak ada sekali pun disebut Melayu dalam manifesto itu. Tak ada sekali pun. Tak kuat. Batu api boleh tahan kat sini tu. Ramai. Tak ada satu perkataan pun yang menyebut mengenai Melayu. Kalau dah Melayu tak ada, Jawa lagi. Kan ada pula nak tanya Banjar pula tu. Apa artinya? Artinya, sebagaimana disebutkan oleh Dr. Mahathir dalam ceramahnya di Negeri Selangor 2 hari yang lepas, memang Pakatan Rakyat mengikis, mengenepikan, meminggirkan dan memupuskan Melayu. Nangis ni, nangis.
bila tengok PKNS. PKNS sudah digubah oleh Pakatan Rakyat. Bukan lagi menjadi agensi nak menolong orang Melayu mendapatkan kehidupan, terutamanya rumah di bandar. PKNS sekarang ini bersaing dengan developer besar nak membangunkan antaranya Datum Jelatik. Datum Jelatik ni kakak, makcik-makcik, adik-adik, harga ni, Datum Jelatik ni harganya, satu unit harganya tuan-tuan, satu kaki persegi antara RM135 ke RM160. Satu kaki persegi. Kalau misalnya kita ambil yang 500-600 kaki persegi, tuan-tuan kena bayar dalam RM900,000. RM900,000. Memang tak mampu. Dijual kepada siapa? 2 blok, dia ada 4 blok. 2 blok dia beli oleh orang Singapura. Bayangkan. 2 blok lagi, dengar ceritanya, dijual kepada orang Cina di negeri Cina. Allah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan, saya nak menyebutkan sekali lagi bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan satu insiden, satu isu, satu episod yang tuan-tuan dan saya kena belai isu ini. Kerja tuan-tuan dan puan ialah puan-puan belai isu ini dengan Datuk Seri Jeneral tadi memberikan perspektifnya. Pahami isu ini, terangkan kepada anak, kepada menantu, kepada isteri, kepada adik, kepada jiran, kepada kawan. Nah, ini kita kena buat. Terangkan yang sebenarnya. Yang tak benarnya apa, yang benarnya apa. Dah dengar tadi daripada Datuk Seri. Saya baru ni tengok dalam Selamat Pagi Malaysia. Malaysia hari ini ke Datuk? Malaysia hari ini pagi ya? Pagi. Malaysia hari ini saya tengok Datuk menerangkan satu persatu. Oh, dengan pengalaman Datuk, dengan kepetahan menerangkan, Masya Allah. Tuan-tuan dan puan, Allah datangkan satu peristiwa ini. Dan kita sedang menghadapi sekarang, tuan-tuan, dekat sangat dah PRU ke-13. Hanya beberapa hari saja lagi. Oleh itu, saya harap sangat bahawa peristiwa di Lahad Datu ini menjadi faktor penyumbang kepada kita menolak beramai-ramai Pakatan Rakyat di Selangor dan di Malaysia. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Alah, tepuk tangan pun. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, pengalaman saya dalam PAS. Tak payah taruh kepercayaan lagi kepada PAS. PAS dulu dengan PAS sekarang lain sangat. PAS dulu tak ada orang macam Khalid Samad tu, ahli Parlimen Shah Alam tu, tak ada. Tak kisahlah dia siapa pun, tak ada. PAS dulu perjuangannya yang menyebabkan saya balik di peluang negara terus masuk PAS. Sebab PAS nak menubuhkan negara Islam, melaksanakan hudud dan melaksanakan cita-cita untuk kita menabalkan Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas dalam kehidupan umat. Itu yang memanggil saya. Sekarang ni baru kapasi angkat tangan sini aja. Hadi tak mahu negara Islam. Ya. Betul. Apalagi yang menyebabkan saya masuk PAS, tuan-tuan dan puan, PAS janji. Teman-teman PAS yang ada di sini.
PAS janji kepimpinan PAS selama-lamanya kepimpinan ulama. Saya tidak ulama. Saya need to be led by ulama. Sekarang ni yang ada dalam kepimpinan PAS 75 ke 80% adalah Anwarinas yang bukan ulama. Oh, teruk tuan-tuan, teruk. Anwarinas dalam PAS ni yang bukan ulama ni condongnya kepada DAP. La ilaha illallah. Bayang parti Islam condong kepada DAP. Condongnya kepada PKR, kepada Anwar Ibrahim. Tuan bayangkan. Condong pada Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim tu condong ke mana? Saudara puan dan kesian ya. Saya pun tak mau pergi dalam tempat itu. Saya nak menghormati Datuk Seri kita ni. Sebab itu tuan-tuan dan puan ya. Kita kat sini ni, saya nak mengakhirkannya. Ada 3 perkara. Pertama, 6 malam yang lepas saya di Cemomoy. Tuan-tuan tahu Cemomoy kat mana? Cemomoy. Allah, Cemomoy tuan-tuan. Dah macam momoy saya jumpa dah. Punya jauh. Dekat Sempang Pelangai. Sempang Pelangai ni sebelahnya Kuala Pilah, tapi kita ikut Bentong. Oh. Wah, ini tempat operasi Datuk ni, Datuk. Cemomoy tu tak apa-apa, Cemomoy kau sampai dah jauh. Tapi saya seronok dengan diorang. Diorang punya iltizam ni nak melihat bahawa anak cucu mereka akan terus hidup sebagai manusia Islam, manusia Melayu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan mengatakan tetap akan menolak Pakatan Rakyat. Ini kita nak kat sini. Tapi orang Taman Medan ni susah, semua ni susah. Betul. Kat rumah suami dia Pakatan, isteri dia UMNO. Anak DAP lah. Ramai kat Pakatan ni. Tu. Tadi diceritakan kepada saya. Minta maaf cakap itu. Seorang bekas askar umur 38 tahun. Bekas askar. Bolehkan dia jadi DAP itu? Allah tu. Askar Melayu diraja. Yang DAP kata kalau mereka dapat kuasa antara 30 tuntutan, apa dia? Menghapuskan askar Melayu diraja. Saudara-saudara, bagi saya untuk membolehkan saudara membuat decision yang akan memberikan keterbaikan kepada anak, isteri, generasi sampai hari kiamat nanti, mulai dengan PRU ke-13 ini. Nanti dapat kertas undi. Saudara, pastikan jari-jari ini tidak sama sekali memangkah mana-mana calon. Sama ada DAP, sama ada PKR atau PAS. Boleh ke tak boleh? Boleh! Boleh tahan. Saya punya keyakinan tu dalam 40% saja. Nombor 2. Serius, ini serius. Kalau tuan-tuan hanya letakkan kerja ini kepada hanya bahagian, hanya cawangan, hanya PDM, tak menang. Seluruhnya mesti menjadi pekerja-pekerja yang akan menolak Pakatan Rakyat.